Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang cukup bersesuaian sebenarnya dengan perkembangan semasa, kerana esok kita akan menyambut sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Jadi topik yang kita pilih tentulah berkaitan dengan anti rasuah. Baiklah, topik yang kita pilih ialah rasuah dan integriti. Di manakah kita? Dan kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Seorang menemani saya di studio dan insyaAllah seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Tetamu di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Nur Hayati Nordin yang merupakan Ketua Sekretariat #Rasuah Busters. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Ini kali keberapa? Pertama kali? Di Bernama berapa kali, tapi di RB pertama kali. Pertama kali. Jadi bila saya tengok tadi rasuah #Rasuah Busters. Jadi RB bertemu RB malam ni. Okey, menarik. Baik, kita ada tetamu yang seperti yang saya janjikan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Yang berbahagia Dr. Muhammad Mohan yang merupakan Presiden Transparency International Malaysia ataupun TIM. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ini satu topik macam saya katakan cukup penting dan menarik sebenarnya, dan sekiranya seperti biasalah anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, kami alu-alukan. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, macam saya katakan, topik yang kita pilih adalah rasuah dan integriti. Di manakah kita? Jadi mungkin lebih adil sekiranya kalau kita mulakan dulu Puan. Kita tanyakan di manakah kita sebenarnya bila kita bercakap tentang rasuah dan integriti ini bersama dengan Dr. Muhammad Mohan, kerana kita tahu barangkali doktor, kita tahu kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah ataupun CPI dunia. Bagi tahun 2020 jatuh kedudukan 57 berbanding tangga 51 pada tahun 2019. Jangkaan doktor sendirilah, jangkaan Transparency International Malaysia untuk kajian CPI 2021 nanti yang akan diumumkan bulan depan. Di mana kedudukan kita agaknya, doktor? Okey, sebenarnya saya tidak ingin membuat sebarang ramalan untuk tahun 2021. Tetapi biasanya pencapaian sesuatu negara bergantung pada inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh negara itu. Jadi contohnya mesti ada ketelusan. Kalau kita ambil tahun 2019, di mana pencapaian kita naik berbanding dengan 2018. Jadi apa sebab pencapaian ini? Ialah kerana usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan waktu itu untuk mengambil tindakan tegas terhadap kes-kes high profile tinggi, termasuk juga dengan isu-isu berkenaan dengan tabung haji, dengan FGV dan sebagainya. Jadi bila tindakan tegas diambil oleh kerajaan, mereka yang memberi pandangan persepsi dalam rasuah di negara kita memberi pandangan yang positif. Jadi pencapaian atau kalau Malaysia ingin maju ke depan, perlu ada usaha-usaha yang konkret dari pemerintah. Jadi itu yang saya boleh jelaskan buat masa ini lah. Okey, banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Doktor, saya juga nak dapat pandangan daripada Puan Nur Hayati yang berada bersama saya di studio. Barangkali berlandaskan daripada apa yang disebut oleh tetamu kita tadi, Dr. Muhammad tadi. Barangkali cuba kita imbas ataupun kita lihat secara serius sebenarnya Puan, di manakah Malaysia ketika ini bila kita bercakap dalam usaha kita untuk membasmi rasuah? Apakah kita berada pada the right track ataupun kepada
sesuatu yang positif sebenarnya. Okey, terima kasih banyak Cik Syarkawi. Menjawab kepada persoalan tersebut ianya sangat subjektif. Kerana kita dapat lihat bahawa ketika suasana ketidakstabilan daripada sudut politik, ekonomi dan sosial, terutamanya setelah akibat pandemik yang melanda negara kita, suasana yang begitu menekan tersebut menyebabkan kita seolah-olah kalaupun kita sedang berusaha ke arah memperbaiki negara, kita back to square one. Kerana budaya, norma kehidupan kita segalanya bertukar. Dan boleh jadi ketika ekonomi kita sedang melonjak bagi sesetengah orang, tapi all of a sudden ketika kita dilanda pandemik, semua the playing field jadi level. Termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi di sini kita masuk ke dalam dunia VUCA, iaitu dunia yang satu ketika dulu 1960s, tak silap saya, kita jadi volatile, uncertainty, jadi kompleks, jadi ambiguous, jadi sesuatu yang sangat tak menentu. Jadi suasana kita, kalau menjawab pada soalan tuan sebentar tadi, sangat tak menentu. Jadi disebabkan ketidaktentuan tersebut, situasi rasuah, situasi integriti juga adalah sesuatu yang tidak dapat kita tentukan. Tapi apa yang dapat kita lihat dan yang perlu kita lakukan lebih penting, Cik Syarkawi, iaitu meneruskan perjuangan kerana isu rasuah ini. Pandemik ada atau tak ada, it's among the oldest kan masalah ataupun perasuah ni dia profession antara paling awal selain daripada itu. Jadi disebabkan perkara tersebut, it's not the question whether di mana kita berada semata-mata seperti yang tuan tanya, tetapi apa yang kita boleh buat. Kerana bertukarnya bentuk dunia, termasuklah apabila era globalisasi dengan era teknologi, evolusi rasuah turut berlaku, tuan. Ya, betul. Jadi bila evolusi rasuah, kalau kita dulu sebut duit kopi, hari ni anak kita boleh jadi sebut duit cappuccino. Kan latte. Dan tak sebut nama brand-brandnya lagi. Betul. Jadi situation evolusi ni berlaku, bermakna kita kena bergerak seiringan. Jadi usaha yang kita buat nak kena ditingkatkan, kena upgrade juga selaras dengan situasi semasa kita sekarang. Ini adalah antara mengapa Rasuah Busters diinisiatifkan oleh Datuk Husamuddin Yaakob hanya pada akhir Januari tahun ini. Ketika kita melihat bahawa bukan pihak berkuasa atau pihak berwajib tidak melakukan sesuatu, sudah tentu mereka melakukan sesuatu. Tetapi suasana yang berlaku dari hari ke hari daripada sudut politik, daripada sudut sosial dan ekonomi, dia langsung tidak menunjukkan tanda-tanda bahawa kalau rakyat tidak bangun dan tidak bangkit melakukan sesuatu untuk mengubah budaya atau norma ini, kita akan lumpuh dan tenggelam. Kita tak mahu Malaysia hilang daripada peta dunia. Betul. Kerana kehilangan pelabur-pelabur asing. Saya rasa Dr. Mohan akan lebih boleh mengulas lebih lanjut lagi. Okey, cuba kita dapatkan pandangan Dr. Mohan. Perjuangan masih lagi diteruskan bila kita bercakap menentang perbuatan rasuah ini. Dan saya teringat sebenarnya Doktor, Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 ataupun NACP telah pun dilancarkan pada Januari 2019. Dan ianya sebagai rujukan dan juga panduan untuk semua agensi kerajaan meningkatkan integriti dan takbir urus dalam usaha mencegah gejala rasuah itu sendiri. Jadi dari segi garis masa yang ditetapkan, adakah ini telah berjaya menjadi jaminan terbaik sebenarnya untuk kita menentang rasuah dan menegakkan integriti? Ya, terima kasih. Plan anti rasuah ini ialah satu untuk saya, plan ini ialah satu plan yang agak baik. Malaysia adalah satu-satu negara yang mana plan untuk anti rasuah ini ada untuk 5 tahun. Saya dah buat saya makan, banyak negara saya dah cek, mereka tidak ada plan yang sebegini. Jadi yang penting di sini, bila mereka mulakan, dia ada 115 inisiatif, dan dalam saya makan separuh penggal, hampir 25 inisiatif ini sudah dicapai. Jadi ini satu tanda yang baik. Dan dalam saya makan separuh penggal ni, mereka menambahkan lagi beberapa inisiatif. Dan mereka ada tetapkan tempo dia untuk pencapaian dia. Jadi saya nak tambah di sini untuk menjayakan plan anti rasuah ini, sebab ini berkenaan dengan pelaksanaan di agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi satu daripada cadangan yang kami berikan pada tahun lalu bila kita keluarkan keputusan CPI, kami mengesyorkan
bahawa Ketua Setiausaha Negara KSN mengambil tanggungjawab untuk pelaksanaan plan anti rasuah ni. Jadi tujuan, sebab beliau menjadi dalam pentadbiran, beliau adalah orang yang nombor satu. Jadi bila beliau mengambil tanggungjawab, secara automatik dia akan turun pada Ketua Setiausaha pada agensi kerajaan, dan dengan itu kita akan pastikan kejayaan. Sebab ini penting sebab kalau kita baca dalam plan anti rasuah, dia setiap inisiatif ada tempoh masa. Kena tamatkan pada bulan Disember 2021 atau 2022 dan sebagainya. Jadi kalau kita tak hati-hati, apa yang akan berlaku pada hujung tahun 2022, dia akan dikatakan ditangguhkan. Habis kita akan tangguhkan pada 2023. Jadi ini bahaya. Ini setiap inisiatif ditolak dan sebagainya. Jadi kita harap mereka plan ini Ketua Setiausaha Negara ambil tanggungjawab dan pastikan supaya setiap agensi, Ketua Setiausaha dan agensi masukkan dalam KPI mereka supaya mereka pastikan ini dicapai. Jadi saya harap ini akan berlaku. Jadi kalau ini berlaku, sebab plan ini cantik. Bila mereka buat ni. Jadi kalau kita tak laksanakan, sia-sia usaha kita. Okey. Menarik doktor, dan semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Mungkin kita boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan pemanggil ini. Saudara Muzaffar difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Muzaffar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarkawi. Tuan sihat. Tuan sihat Ya, alhamdulillah sihat. You sihat Syarkawi? Alhamdulillah. Lama tak dengar suara you Lama saya tak call juga. Itulah dia, betul. Tak apalah. Alhamdulillah saya sihat lagi, saya masih ada lagi. Alhamdulillah. Topik malam ni pun bagus juga, rasuah ya. Ya. Okeylah, nak tanya soalan lah. Saya mungkin nak tanya siapa-siapa lah antara dua panel tu juga Okey, adakah sebab kita gagal nak lawan rasuah ni bertahun-tahun kan, kita terpaksa lawan rasuah. Saya rasa sejak saya zaman sekolah lagi isu ni berlaku sebab kita gagal nak faham maksud definisi rasuah tu. Maksud rasuah tu kita masih sampai sekarang tak faham lagi. Sebab selalu orang ingat rasuah tu apa? Macam under table money tau, bagi duit, bagi duit buat projek, itulah rasuah. Benda lain tak rasuah. So kalau saya bagi contoh kan, kalau you bodek seseorang untuk dapatkan sesuatu, handsome-nya awak Syarkawi, boleh jemput saya jadi tetamu jemputan di ruangan bicara, itu pun rasuah je. Tapi orang tak ambil pot pun. Okay. Betul. Satu lagi, kalau you ingat bulan Ogos saya tu kan, dekat siaran langsung TV, tak nak cerita lah kan, ada satu geng tu, dia buat tawaran macam-macam. Kalau sokong kami akan bagi anda yang ni semua. Siaran langsung 32 juta rakyat Malaysia mendengarnya. Okey, tapi tak ada siapa pun menganggapnya sebagai rasuah ataupun tidak. So saya confused. Adakah sebab kita gagal lawan rasuah ni, kita gagal faham maksud rasuah tu, tak faham lagi maksud dia. Kita kena start daripada maksud tau. Kalau kita tak start maksud, memang kita takkan, memang susah lah nak lawan rasuah ni Syarkawi, terus terang lah. So kena definisi tu kena clear. Apa maksud dia, bukan libat duit saja. Itu soalan saya. Adakah sebab kita gagal nak faham maksud ni, susah sangat nak lawan rasuah? Itu Syarkawi ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Stay safe. Ya, sama juga kepada anda sebenarnya. Keep on calling nanti dalam program-program yang akan datang, Muzaffar ya. Okey, menarik apa yang dibangkitkan oleh Muzaffar sebenarnya. Jadi barangkali Puan Nurhayati, apakah itu sebenarnya perkara yang perlu diberi perhatian yang serius, memahami definisi rasuah itu secara lebih mendalam sebenarnya. Ya, baik. Sebenarnya saya amat setuju dengan Cik Muzaffar. Terima kasih kerana membangkitkan perkara ini. Kerana itulah antara salah satu usaha Rasuah Busters, iaitu memberi kefahaman apa itu rasuah. Pada hari ini, ketika kita sudah hidup dalam satu norma yang rasuah itu menjadi budaya, kita dah tak dapat nak membezakan yang mana satu upah, yang mana hadiah, yang mana rasuah. Walaupun ke tahap itu, apatah lagi kalau di rumah, mungkin tak tahu kalau Cik Syarkawi pernah menghadapi keadaan ini, kita ada bibit-bibit rasuah. Ni bapak ni ada girlfriend, jangan bagi tahu kat mak ya. Ni kita ada bayar sikit. Jadi macam mana bila anak kita dah besar, dia tak dapat nak banding sebab dia ingat itu adalah usaha dia menyimpan rahsia.
maka dia berhak kepada upah tu. Sedangkan dia sedang dirasuah. Dan kita naik sikit lagi kepada sekolah rendah. Sekolah rendah ni ialah umur nak belajar contohnya kan. Saya nak cakap tentang pendidikan itu penting kerana dalam pendidikan tu akan lahir definisi tersebut. Jadi kita naik sikit, macam mana nak lepas daripada datang lambat kepada pengawas. Naik sikit lagi ke sekolah menengah, ke peringkat universiti contohnya. Rasuah Busters ada banyak program-program bersama rakan gabungan kita yang lebih daripada 400 gabungan Rasuah Busters yang mempunyai niche ataupun latar belakang yang berbeza daripada sudut perjuangan mereka. Tetapi hampir 500 rakan gabungan Rasuah Busters ini bergabung untuk memusuhi satu musuh utama, iaitu rasuah. Jadi kita membawa makna rasuah itu, diperluaskan skop dia tu, bukan semata-mata melibatkan keuangan ataupun duit ataupun barang. Macam saya sebut tadi, dia dah berevolusi, dia boleh jadi seks. Kalau di peringkat universiti contohnya. Jadi bersama rakan gabungan kita dapat dengan tim contohnya PKPIM, ABIM dan sebagainya, kita bertemu dengan pelajar-pelajar universiti secara online daripada awal tahun. Dan kita dapati bahawa isu yang melibatkan belia ini adalah kerana mereka dikelirukan daripada dalam dan daripada luar. Dan ini yang Rasuah Busters cuba bawakan adalah untuk bawa kesedaran semula, back to basic understanding the real meaning and definition of rasuah itself. Dan rasuah itu besar makna dia. Dia termasuk penyalahgunaan kuasa. Jadi bercakap tentang penyalahgunaan kuasa, seorang ayah boleh menyalahgunakan kuasanya, seorang guru, seorang ketua pejabat, sesiapa saja dalam position tersebut, dia telah menyalahgunakan kuasanya. Dan ini kalau kita balik pada basic agama, honesty. Rasulullah membawa amanah yang ketika Islam belum sampai lagi, tetapi sifat amanah itu diterima oleh kabilah-kabilah dan bangsa lain. Dan ini adalah satu benda asas yang selama ni mungkin kita tak guna perkataannya tu, rasuah tu, menyebabkan anak-anak kita pun tak faham. Apa sebenarnya rasuah ni? Ini rasuah ke bukan rasuah? Jadi Rasuah Busters ingin bawa kepada masyarakat untuk memahami konteks rasuah yang pada dasarnya adalah disebabkan kereputan akhlak. Itu adalah asas yang menyebabkan hilang integriti diri. Tak kisah menipu, tak kisah mengatakan perkataan yang bohong, tak kisah mengambil hak orang lain. Ini adalah perkara asas. Mungkin orang kata jemulah dengar kan, apalah bercakap benda yang sama. Itulah dia. Kalau saya mengambil ibrah surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang. Dia sama macam kita pakai seatbelt. Pasal apa dia ulang banyak kali? Titit bunyi kan? Sebab cakap banyak kali tak tarik-tarik, tak nak dengar, degil. Jadi Rasuah Busters akan terus bercakap perkara yang sama sehingga sampai ke peringkat akar umbi. Dan di sekolah Cik Syarkawi, alhamdulillah, kita mulakan di Melaka beberapa buah sekolah dengan sokongan Jabatan Pendidikan Negeri. Mereka sudah mulakan mewarna kami anti rasuah, mencetuskan trigger apa itu rasuah, cikgu. Jadi guru sendiri pun akan ada perasaan untuk turut mengambil tahu definisi rasuah. Apakah yang dimaksudkan rasuah? Bagaimana kita boleh meletakkan diri kita jangan sampai terperangkap di dalam kancah rasuah. Macam mana nak mengelak? Paling penting, macam mana nak be resilience, daya tahan diri kita untuk menolak dan untuk menasihati juga orang lain supaya tidak melakukan rasuah. Okey, saya suka bila Puan bangkitkan isu ini. Banyak sekali sebenarnya, Doktor, yang kita bercakap tentang integriti, kita bercakap tentang amanah dalam usaha untuk kita menentang perbuatan rasuah ini sebenarnya. Tetapi barangkali, Doktor, daripada pengalaman dan pemerhatian Doktor sendirilah, sejauh mana sebenarnya rakyat Malaysia khususnya ialah selalu sangat dilaungkan istilah integriti dari masa ke semasa, tetapi kita lihat perbuatan rasuah itu masih lagi berlaku. Jadi di mana silapnya sebenarnya, Doktor? Di mana kelemahannya? Di mana yang perlu kelompongan yang perlu kita lihat secara serius bila kita sentuh tentang amanah, kita sentuh tentang integriti itu sendiri, Doktor? Okey, terima kasih. Dari pandangan saya, isu integriti ini, apa yang saya lihat telah merosot di kalangan masyarakat kita. Jadi apa yang tadi rakan saya Puan Nurhayati kata tadi, apa yang Rasuah Busters buat, dia balik pada asas. Maksudnya kita pergi ke akar umbi, atau kita pergi ke basic, ke sekolah, pendidikan diberi pada anak-anak kita, mereka benci pada rasuah dan faham apa itu berintegriti ini.
saya nak bagi contoh, macam di sekolah dulu, kalau kita ambil barang orang atau di rumah juga, kalau ibu bapa kita tahu bahawa kita ambil benda-benda bukan kita punya, bila kita balik dari sekolah, hukuman itu berat bila kita balik rumah dan juga di sekolah. Tapi hari ini saya tengok apa yang saya nampak di kalangan anak-anak kita ni, isu integriti ni mereka kurang faham. Dan lagi satu saya nak bagi contoh, pemuda-pemuda sekarang, saya tengok, dan juga orang dewasa juga, bila kita sampai ke lampu trafik, lampu tu masih lagi merah, tapi bila tidak ada kereta, mereka tak peduli, mereka jalan saja. Itu isu integriti. Yang lagi satu contoh saya bagi, bila dalam kenderaan kita jalan, tiba-tiba kita tengok ada satu lori terbalik. Lori itu bawa tepung. Tiba-tiba kita tengok ramai orang berkumpul di lori, bukan nak bantu orang yang terlibat dalam kemalangan, tapi ambil tepung. So ini yang menjadi bimbangkan kita, sebab isu integriti itu semakin merosot di kalangan masyarakat kita, dan ini amat membimbangkan. Sebab kalau kita boleh buat begitu, bagaimana dengan kalau melibatkan wang dan sebagainya. Jadi itu yang dari pengalaman saya tengok, isu ini hari ini, isu integriti di kalangan rakyat kita ni merosot. Itu amat sedih. Ya, baik. Kita akan berehat buat seketika sebenarnya, tapi sebelum kita berehat, apa kata kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Dato' Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sampai bila kita boleh perbaiki attitude kita yang negara kita kasihan, begitu sangat banyak hutang, rakyat tertekan. Okey. Dan kita tidak boleh lari daripada membayar hutang kita yang begitu banyak. Okey. Bagaimana kita boleh mempercayakan kepada pelabur yang kita punya hutang tidak pernah kita sebut kita tiap tahun bayar 1 bilion. 100 bilion. Supaya pelabur itu akan datang kepada negara kita bahawasanya currency kita stabil. Jadi rasuah ini sangat berbahaya dan sudah nampak kalau kita tidak ada rasuah, bermakna hutang kita pun turun, tidak bertambah. Okay. Sebab itulah rasuah itu bisa pinggang kita because of banyak sangat kita punya hutang di luar negara kita tidak boleh bayar. Bayangkan kalau separuh belanjawan kita baru-baru ini kita bayar, tinggi hutang negara kita, bukankah duit kita naik? Bukankah currency kita naik? Tapi sudah dari darah daging kita di Malaysia ni, kalau tidak rasuah, tidak heavy, tidak boleh begitu nombor satu. Hanya dengan rasuah ini dibangga-banggakan, dihormati, disayangi, disanjungi. Tapi integriti di mana? Di mana itu? Di luar negara sangat memalukan. Di luar negara sangat memalukan. Duit kita sangat low, DAJ duit kita. Hampir-hampir kita tukar duit pun tidak diterima. Kena terus meruduk. So, berhentikanlah rasuah. Baik. Tolonglah. Ya, paham. Bayarlah utang yang sebanyak kita yang ada tu, bayar rasuah, berhentikanlah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak-banyak apa ni Dato' Gulam. Satu lagi persoalan yang mungkin boleh kita beri perhatian sebenarnya sebentar saja lagi, kerana kita akan berehat dulu buat seketika, dan dua talian itu masih lagi dibuka sebenarnya kepada anda. Saya ulang lagi nombornya 0326979767 dan juga 0326979768. Berehat dulu. Baiklah, terima kasih, dan kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang rasuah dan integriti di manakah kita. Dan tadi ada persoalan yang menarik juga, Puan Nurhayati, isu yang dibangkitkan oleh Dato' Gulam dari Sabah. Mungkin respon daripada Nurhayati tentang apa yang dibangkitkan oleh Dato' Gulam. Silakan. Selaku pihak Rasuah Busters, kami mendengar terlalu banyak keluhan
seperti yang disuarakan oleh rakyat Malaysia, Datuk Gulam. Seolah-olah beliau mewakili suara rakyat. Terima kasih Datuk Gulam atas pandangan tersebut. Tapi sebenarnya hakikat yang kita hadapi sebenarnya bukanlah di peringkat negara kita saja. Bank Dunia telah mengiktiraf bahawa akibat rasuah 1 trilion kita telah kehilangan. Dan 1 trilion ini kita boleh save pendapatan per kapita up to 400%, 400%. Dan itu untuk seluruh dunia. Dan kita bayang kalau di Malaysia. Jadi kesan daripada ini bukanlah semata-mata tentang kita tak mampu bayar hutang. Tapi kesan dia kalau daripada sudut dunia, oleh Transparency International sendiri, 140,000 kematian kanak-kanak di bawah usia 5 tahun akibat dia being denied healthcare kerana rasuah. Jadi kita boleh bayangkan tak, bukan semata-mata isu hutang, tapi isu hak kita daripada sudut pendidikan yang telah dideny, telah dinafikan akibat duit rasuah itu, duit telah digunakan untuk rasuah. Maknanya transaction yang ada tu digunakan untuk rasuah. Jadi kita cukai, lari daripada cukai, dan sepatutnya hak dan manfaat itu boleh pergi kepada rakyat Malaysia. Begitu juga daripada pendidikan. Dan berapa banyak daripada kawasan-kawasan pedalaman sebenarnya kita boleh bangun dan dirikan kalau kita tidak ada rasuah di negara ini. Jadi dia bukan soal hutang. Hutang itu betul salah satu daripada perkara yang kita tak boleh nafikan. Tetapi hak-hak rakyat yang telah dideny, yang telah dinafikan. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, Rasuah Busters mengajak rakyat untuk bangkit, mengetahui hak mereka dan mengetahui peranan mereka sebagai sebuah negara demokrasi Malaysia ini. Kita ada hak untuk memaklumkan bahawa kita tak mahu rasuah. Kerana rasuah, anak kita takkan dapat hak pendidikan yang sebegini. Kerana rasuah, hak terhadap kesihatan ataupun healthcare kita tak boleh dapat dah. Dan lebih berat lagi, kita lihat bahawa isu kenaikan harga. Walaupun kenaikan harga mempunyai pelbagai faktor, tapi bolehkah kita nafikan bahawa kejadian rasuah juga akan menyebabkan kos bertambah? Saya rasa kalau kita nak tarik mana-mana industri, hampir keseluruhan industri pembangunan ke ataupun perhutanan ataupun industri seni sendiri, sekiranya ada unsur rasuah, maka kos akan bertambah di sana sini. Jadi ketika kos bertambah dengan pendapatan yang masih kekal, macam mana kita nak bina negara kita? Macam mana kita nak selamatkan keluarga kita? So di situ yang saya katakan bahawa Rasuah Busters mengajak rakyat untuk bangkit berperanan secara kolektif. Dia tidak boleh bersendirian. Dan kalau dulu saya yakin bahawa kebanyakan orang merasakan secara fitrahnya kami tak nak hidup dalam sistem ini, tapi terpaksa. Nak sebut tak ada sokongan. Tapi dengan adanya Rasuah Busters, gabungan yang saya sebutkan tadi adalah gabungan yang bukan membawa agenda rasuah pada asalnya, tetapi memasukkan agenda rasuah itu di dalam perjuangan mereka dalam pendidikan, memasukkan agenda rasuah dalam perjuangan kewanitaan. Sebab majikan buli, contohnya memasukkan agenda rasuah dalam isu alam sekitar. Jadi kenapa kami menggalakkan bahkan pada 11 September 2021 baru-baru ini, bersama 6 rakan konsortium di bawah Coalition Rasuah Busters, kita melancarkan politik Malaysia tanpa rasuah. Supaya 6 tuntutan itu, termasuk apa yang dibincangkan dan dinyatakan oleh Dr. Mohan sebentar tadi, tentang pemerkasaan NECP, tentang kita cuba ada separation, independence of SPRM AGC, kita nakkan reformasi parlimen, kita bercakap tentang undi 18, kita bercakap tentang isu akta pendanaan politik. Sebab kami tahu bahawa asas kepada apa yang Datuk Gulam nyatakan tadi adalah sekiranya politik tidak stabil, maka usah bicara tentang ekonomi ataupun penyelesaian COVID dan sebagainya. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Dr. Mohamad, tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baha sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Jamilah Sarkawi. Ya. Kena kawal diri dan juga kena ikut SOP apa semualah. Betul. Biasalah. Ya. Okey, untuk malam ni Sarkawi kan saya nampak isu rasuah ni memang kita pada dulu rasuah ni kita ambil enteng aja pada saya kan. Kita orang kampung pun tak faham apa rasuah ni. Tapi sekarang ni bila di zaman milenium sekarang ni kan, bila sebut rasuah ni dia orang mesti fikirkan pihak-pihak atasan dia je.
Jadi bila pihak atasan ni lakukan rasuah, mulalah diorang pertikaikan dan juga dengan media-media sekarang ni kan. Jadi saya nak tanya dengan ahli panel ni kan, adakah rasuah ni diorang buat rasuah ni terlampau senang untuk lepas, ataupun disebabkan undang-undang yang terlampau ringan sangatlah Sakawi boleh kita bagi contoh lah kan, boleh dipermainkan bila suruh pergi mahkamah tak pergi mahkamah, lawyer yang buat peranan tapi yang dituduh rasuah tu tak jadi masyarakat pun pandang macam rasuah di negara kita ni tak seperti di negara-negara lain kan, yang ambil serius dalam ni dengan ambil tindakan ni. Terutama yang kedua sekali, kalau mungkin ahli panel boleh dapatkan, bila kita dah seseorang tu didapati bersalah rasuah kan, jadi duit rasuah tu mana pergi dia? Adakah ada satu tabung ke ataupun macam mana ke, ataupun mungkin saya bagi contoh lah kan, mungkin tak tahu lah kan, duit rasuah yang dia dapati dimasukkan dalam simpanan rasuah baskers ni ke, dan juga macam mana saya tak tahu, sebab kita rakyat pun dah tahu salah tapi duit rasuah tu bagaimana? Itu je saja sekali. Baik, menarik. Terima kasih Bahar dari Kuala Lumpur. Sebelum kita menjawab persoalan yang Bahar bangkitkan, saya nak kongsi sesuatu jugalah bersama dengan Dr. Muhammad Mohan selaku Presiden Transparency International Malaysia ataupun TIM ini. Dua selalunya lah doktor dua kumpulan yang selalu disebut ialah bukan terlibat ataupun yang selalu dikaitkan dengan rasuah ini ialah pejabat awam, dan kemudian yang satu lagi ialah ahli-ahli politik sebenarnya. Jadi pandangan doktor dalam isu ini, sejauh mana perkara ini dianggap sebagai, ataupun dua kumpulan ini dianggap paling sensitif ataupun paling hampir ataupun mudah sebenarnya untuk mengamalkan perbuatan rasuah ini? Ya, terima kasih. Apa yang saya nak disebut di sini berkenaan dengan penjawat awam dan juga pemimpin-pemimpin politik ini berkenaan dari sudut statistik. Dia contohnya CPI, the Corruption Perception Index ini, dia mengukur rasuah di dalam sektor awam. Jadi bila apa yang saya bincang tadi, skor dia tidak tinggi dan ranking kita menurun, itu berarti isu itu dikaitkan dengan rasuah dalam sektor awam. Dan lagi satu kajian ialah Corruption Barometer yang dibuat juga oleh Transparency International. Pada tahun 2020, satu survey dibuat dan kita dapati 71% rakyat Malaysia yang ditemuduga berasa bahawa rasuah di dalam kerajaan itu adalah satu masalah besar. Dan juga mereka antara institusi-institusi yang paling terlibat dalam rasuah, nombor satu ialah polis dan diikuti dengan pemimpin-pemimpin politik. Ini apa yang dianggap oleh rakyat sendiri. Jadi apa yang Tuan Syarkawi kata tadi memang betul. Dua grup ini, iaitu satu pemimpin politik, yang satu lagi dengan pejabat awam, isu ini masih menjadi satu isu yang besar dan itu yang kita perlu fokuskan. Saya juga nak dapat pandangan doktor lah, kerana kita sedang bercakap tentang perkara ini. Ada juga yang mengatakan doktor, ini berlaku kerana adanya apa yang disebut sebagai tangan-tangan gaib sebenarnya yang melindungi mereka dan sebagainya. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi, kalau itu dianggap persepsi ataupun andaian seperti ini, doktor? Untuk saya rasa ini satu andaian saja. Tetapi apa yang saya nak tambah di sini ialah macam Cik Syarkawi berkata tadi pasal ataupun tadi soalan yang dari panggilan kita tadi, di mana mereka yang diminta hadir ke mahkamah tidak hadir dan sebagainya, dan rakyat merasa kecewa sebab macam ada undang-undang macam dua darjat.
Apa yang berlaku contoh di waktu pandemik ini, ada yang melanggar SOP, yang penjaja kena bayar 50,000. Tetapi orang yang lain pula yang ada kait dengan pemimpin atau tokoh politik, hukuman dia bukan berat sangat. Jadi rakyat kecewa dengan situasi macam ini. Tapi kesalahan hampir sama. Jadi ini yang membuat rakyat hari ini kecewa sebab mereka tak confident dengan sistem yang kita ada ni. Okey, menarik. Puan Nur Hayati, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Mohan lah. Seolah-olah bila kita bercakap tentang pelaksanaan undang-undang itu sendiri, seolah-olah macam ada selalu dimainkan sekarang ini dengan begitu meluas sekali. Ada dua darjat sebenarnya, dua golongan. Satu dipanggil golongan kayangan, satu lagi dipanggil golongan marahin. Jadi apakah Rasuah Busters juga melihat ini sebagai satu isu yang serius sebenarnya? Ya, sebenarnya Rasuah Busters memang mengambil isu ini sangat serius. Kerana itu dalam tuntutan 6 tuntutan politik Malaysia tanpa rasuah kita bercakap tentang independence of the institution. Kerana siapa yang charge, siapa yang dakwa, siapa yang siasat dan sebagainya, itu menjadi satu isu juga, yang mana kelompongan di situ menyebabkan perkara tersebut memang boleh berlaku. Tetapi saya ingin menyentuh juga soalan kepada sahabat kita sebentar tadi. Saya tak dapat catch up nama beliau. Bahar. Cik Bahar, ya. Cik Bahar berkenaan tentang adakah isu ini dianggap enteng? Adakah undang-undang yang ada tak cukup kuat, kan? Sehingga kan berlakunya antara dua darjat tu mudah sangat. Jadi sebenarnya yang ini saya harap kita semua betul-betul berhati-hati. Kerana saya bagi contohlah, katakanlah undang-undang pemakaian tali keledar, tali pinggang keledar ataupun penutup pelitup muka ni, kita tinggikan dendanya. Maknanya kesalahannya tu dia akan jadi sangat tinggi pembayaran denda. Potensi rasuah akan jadi tinggi juga. Sebab daripada saya bayar 15,000, 10,000, lebih baik saya bayar 3,000 kepada pihak berkuasa atau pihak-pihak tertentu. Begitu juga ketika kita ingin melaksanakan undang-undang yang sangat ketat, contohnya kan, degree pembuktian menjadi lebih tinggi. Ada situasi rasuah ini adalah situasi yang kadang-kadang terjadi kuasai. Maknanya dia melibatkan satu kesalahan jenayah dan dalam masa yang sama melibatkan monetary, iaitu ada keuangan, ada number di situ. Bermakna pembuktian yang kita nak tengok itu adalah sangat tinggi. Jadi jangan sampai ketika kita menekan bahawa kita perlu satu perundangan yang cukup tegas dan sebagainya, kita lupa lagi tegas, lagi tinggi pembuktian, adakah kita sebagai rakyat cukup untuk menggembeling tenaga dan juga menyampaikan maklumat rasuah ini secara terbuka, atau kita masih takut-takut? Katakanlah kita melaksanakan satu undang-undang yang besar ataupun undang-undang yang mempunyai hukuman yang cukup tegas, benarkah rakyat akan terus melaporkan ataupun dia lebih menyekat? Saya bagi contoh, sistem birokrasi itu sendiri yang kita rasa lagi kita buat sistem ni supaya kita bersih, cekap dan amanah. Benarkah begitu ataupun kerana sistem birokrasi itu menyebabkan orang banyak berasuah? Jadi itu adalah untuk kita sebagai rakyat Malaysia berfikir. Jadi kita sendiri mesti ada kemahuan, kesedaran dan keterbukaan sebenarnya. Bercakap tentang ke mana perginya duit rasuah. Tentulah jawapannya duit rasuah itu telah digunakan oleh antara pemberi rasuah dengan penerima rasuah, dan juga ada orang tengah sebenarnya. Betul. Yang banyak di kalangan kita lupa bahawa teknologi sekarang ini cukup cekap. Kita bercakap tentang perkara yang kita nampak fizikal. Sedangkan saya yakin anak-anak muda di luar sana sudah didedahkan dengan transaksi-transaksi di atas talian yang mempunyai unsur-unsur penyalahgunaan kuasa dan penipuan yang cukup hebat. Mungkin saya dan Cik Syarkawi, kita pun tidak sebegitu well versed tentang perkembangan teknologi. Di situlah di mana kami merasakan bahawa kesedaran ini perlu dibawa kepada rakyat, bahawa kita memerlukan teknologi juga untuk mengekang bencana rasuah ini daripada terus berleluasa. Saya bagi contoh macam analisa data raya ataupun teknologi blockchain ataupun teknologi. Tapi perlu diambil tahu bahawa yang menangani dan mengawalnya masih manusia. Jadi sistem sentiasa boleh dimanipulasi. Undang-undang yang kita buat seketat mana pun, kalau setakat ini dia hanya menjadi kosmetik, cuba kita tanya diri kita, undang-undang sedia ada, adakah tidak mencukupi? Ataupun ia tidak dilaksanakan dengan all out sehabis baik.
dan kita demand pula satu undang-undang yang lain. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat pada dalam diri kita sendiri. Betulkah kita memerlukan undang-undang untuk mengawal kita? Atau sebenarnya seperti Rasuah Bahasa selalu nyatakan, the belief system inside us, sistem kepercayaan diri kita yang melihat bukanlah manusia semata-mata dalam apa yang kita buat. Yang kita lakukan adalah legacy yang akan kita tinggalkan. Sanggupkah kita meninggalkan nama sebagai seorang perasuah? Itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat mungkin daripada CPI index yang kita semua tahu, negara-negara yang berada di kedudukan di atas kita tak dengar sebagai sebuah negara yang melaksanakan sistem perundangan berdasarkan agama. Sedangkan kita membawa agama dalam pentadbiran kita, dalam sistem kita dan sebagainya. Tapi kenapa kita di bawah? Kerana mereka melihat daripada sudut praktikal dan pragmatik, iaitu nilai yang dibawa. Kalau saya buat begini, anak saya sekolah jadi begini. Nilai begini, nanti sistem sosial ekonomi saya jadi begini. Memikirkan secara pragmatik menyebabkan mereka mengambil keputusan walaupun mungkin pegangan agama yang rendah, tetapi secara praktikalnya tak boleh. Jadi tak patut melakukan rasuah. Dan pada kita sebenarnya ada advantage kiranya kita ada pegangan agama yang tinggi kerana undang-undang di dalam diri kita, di anchor inside us. Ini adalah satu yang penting. Sebab itu Rasuah Busters salah satu hashtagnya nilai moral karakter bangsa. Okey, nilai moral ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya. Barangkali Dr. Muhammad, kalau kita lihat stigma masyarakat, mereka juga beranggapan bahawa perbuatan rasuah ini tidaklah menampakkan sesuatu yang kejam. Dia mengatakan bahawa membunuh jauh lebih kejam, apatah lagi merogol ataupun mencuri. Jadi ini penegasan rasuah bukan jenayah yang dianggap terlalu berat dibandingkan dengan jenayah-jenayah yang saya sebut tadi. Jadi apakah stigma ini juga antara sebab mengapa mereka merasa selesa untuk melakukan perbuatan rasuah? Ya, memang benar. Terutama sekali kita di Malaysia ni, masyarakat kita menganggap ini rasuah seperti sesuatu yang dah biasa. Saya biasa bincang dengan mereka yang bekerja di SME, syarikat kecil. Dan mereka menyatakan bahawa perkara ini satu perkara biasa. Memberi rasuah itu kepada pihak-pihak tertentu yang akan memberi mereka projek. Ini perkara biasa dan mereka selalu buat perkara macam ini. Jadi bila kita membuat advokasi untuk mendidik mereka supaya jangan terlibat dalam kes ini, kita menghadapi cabaran yang besar dengan mereka ini. Nah, satu lagi yang saya kena tambah dari apa yang rakan saya Nurhayati berkata tadi, di Malaysia ni kita satu kelebihan yang kita ada ni, terutama sekali majoriti kita ialah umat Islam, 70%. Tetapi dari apa yang saya lihat, banyak lagi dari sudut agama kita kena banyak lagi memberi pendidikan pada terutama sekali masyarakat beragama Islam melalui tazkirah, ceramah dan juga dalam khutbah dan sebagainya. Kita dari apa yang saya tahu, isu rasuah, anti rasuah ini kurang ditekankan terutama sekali di waktu khutbah Jumaat. Jarang saya dengar. Selama ini saya dengar mungkin dua kali saja. Satu di Cyberjaya, sekali di Putrajaya. Lama tak dengar. Jadi kita kena guna ini dari pendidikan agama dan juga agama-agama, semua agama lah, tak kira agama Islam ke agama lain. Jadi pendidikan itu perlu diberi. Peranan ibu bapa juga amat penting di rumah dan di cikgu di sekolah dan sebagainya. Jadi itu boleh membantu untuk supaya satu dua generasi yang akan datang mereka akan lebih baik dari apa yang kita ada sekarang. Jadi balik pada soalan Tuan Syarkawi, isu stigma ini memang benar. Mereka menganggap rasuah ini sebagai secondary. Kes bunuh dan itu semua ambil serius. Tapi ini macam perkara yang biasa. Jadi itu yang kita kena ubah. Okey, sempena dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa, saya difahamkan bahawa Rasuah Busters akan menganjurkan konvoi sebenarnya. Jadi mungkin apakah program yang telah pun disusun atau dan mesej yang ingin disampaikan melalui perarakan ataupun pergerakan konvoi hashtag Rasuah Busters ini?
Okay, terima kasih Cik Syarkawi. Konvoi Rasuah Busters ni adalah satu kesinambungan daripada usaha yang telah dilakukan oleh pihak Rasuah Busters. Alhamdulillah kita telah membawa usaha ini sebenarnya bermula daripada rakyat dan rakyat itu adalah kami, kita semua. Dan kemudian dibuat khusus untuk rakyat. Jadi kita juga telah melakukan program-program bersama dengan belia, Rasuah Busters dan sebagainya. Tetapi ianya tidak lengkap. Kita perlu bertemu dan memberi pendidikan dan bersama-sama mendengar pandangan, melakukan perbincangan demi perbincangan bersama rakyat dan pemegang taruh. Dan gerakan ini kita lakukan secara berstrategi sebenarnya untuk menuju kepada akar umbi supaya kita semua dapat betul-betul mencari solusi kepada isu rasuah dan kita melengkapkan apa yang sudah sedia ada. Ini adalah satu bentuk kita kata approach holistik yang bawa kepada perubahan ekosistem yang kita harapkan. Jadi ini adalah salah satu usaha yang kita lakukan, bukan setakat sekadar bersempena Hari Anti Rasuah, tetapi kita mengambil juga kesempatan di atas Hari Anti Rasuah antarabangsa tersebut, dan esok insya-Allah kita akan mulakan pergerakan kita daripada Putrajaya dan menuju ke seluruh Semenanjung, dan insya-Allah rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak juga bersedia pada bila-bila masa. Kita akan bergerak mulai 9 Disember 2021 sehinggalah 1 April 2022. Aktiviti yang kita adakan, kita ada program-program yang sudah sedia ada oleh Rasuah Busters, tapi kita lakukan on the go. Maknanya kita berjumpa tokoh-tokoh, kita ada perbincangan kafe Rasuah Busters, macam coffee talk, dan kita akan adakan Kompas Rasuah Busters bersama dengan para pemimpin. Kita juga ada program-program aktiviti di mana kami turun padang bersama rakan gabungan, memberi fakta-fakta kesedaran tentang rasuah, seperti yang Cik Muzaffar nyatakan tadi. Sebab ada yang tak faham, tetapi approach yang kita gunakan ada pelbagai, bersesuaian dengan target market kita. Maknanya kumpulan sasaran kita berbeza. Kita ada berjumpa pelajar, kita ada berjumpa guru-guru, kita ada berjumpa ketua-ketua pegawai, stakeholders. Dalam arti kata lain, mereka semua adalah stakeholders. Jadi ini adalah usaha yang bukannya kita pergi dan touch and go, Cik Syarkawi. Kita berharap denyut nadi Rasuah Busters itu, perasaan penentangan rasuah itu dapat diteruskan. Sebaik saja Rasuah Busters touch base dan kami dapat melakukan perbincangan. Kerana isu yang paling penting yang kami bawakan, rasuah ini dahsyatnya sedahsyat jenayah pembunuhan. Saya bagi contoh, parti yang masuk ke Malaysia, orang warga asing yang masuk ke Malaysia, tapi dibayar dengan sogokan. Dan kita tahu bahawa kejadian jenayah pembunuhan, pelacuran, pecah rumah dan sebagainya dilakukan oleh orang-orang yang dilepaskan dengan sogokan. Bukankah itu membunuh? Seorang pelajar yang membuat kajiannya dengan hasil penipuan dan hasil kajian tersebut menjadi ubat, menjadi rujukan pakar-pakar. Bukankah ini boleh membunuh? Seorang arkitek yang mendapat kelulusan dengan hasil rasuah, merasuah itu sendiri dan membina bangunan, bukankah ramai yang akan mati di bangunan tersebut? Jadi kesan jangka panjang ini yang ingin kami sampaikan kepada rakyat, bahawa kita tidak boleh melihat daripada sudut keuntungan dan manfaat jangka pendek. Ini adalah satu perkara yang kita harus melihat ke depan. Bukan soal nama, ia soal melihat keturunan dan generasi akan datang boleh dipertahankan dan diselamatkan. Itu yang kita cuba bawakan dalam konvoi Rasuah Busters. Dan ini adalah usaha yang bukan dilakukan oleh 2, 3, 4 orang. Dilakukan oleh gabungan Rasuah Busters dengan rakyat Malaysia. Jadi mungkin bahasa rakyat marahain seperti kami ni boleh mudah difahami oleh rakyat. Jadi kita berharap inilah dia ekosistem yang kita nak bentuk supaya kita pulih negara dan stabilkan seluruhnya secara holistik. Okey, baik, kita di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi daripada apa yang Nur Hayati sebut tadi, memang sesuatu yang cukup menarik, dan kita mengucapkan selamat maju jaya sebenarnya kepada Rasuah Busters dalam misi konvoi ini. Tetapi kita juga nak dapatkan di penghujung program ini pandangan daripada Transparency International Malaysia. Mungkin Dr. Muhammad Mohan, harapan anda sendiri, jangkaan anda sendiri, dan ada juga pemanggil yang sebut bahawa mungkin dari aspek undang-undang pun kerajaan perlu melihat secara serius supaya ianya memberikan satu hukuman yang mungkin jauh lebih setimpal dan menakutkan kepada mereka yang mungkin tergerak hati untuk melakukan rasuah terutamanya. Tapi mungkin TIM ada pandangan yang tersendiri. Harapan anda sendiri, Doktor. Okey, harapan kami yang pertama sekali ialah kepimpinan di negara.
Itu asas yang nombor satu yang perlu, because bila kepimpinan ke depan dan menyatakan bahawa agenda lawan rasuah ialah agenda utama untuk negara. Jadi itu yang perlu, nombor satu. Yang kedua ialah peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin-pemimpin agama dan juga oleh rakyat sendiri. So, apa yang kita bincang pada hari ini dan apa yang dikatakan oleh Puan Nurhayati tadi ialah banyak ketirisan yang berlaku dan kita kena explain ke rakyat dengan cara yang simple. Sebab bila kita beritahu mereka pasal rasuah 100 juta hilang, mereka tak faham. Tapi kalau kita beri penerangan dari sudut wang yang hilang ini, berapa sekolah kita boleh bina, berapa beasiswa kita boleh bagi pada anak-anak kita. Jadi mereka kalau boleh faham dengan secara yang simple, rakyat akan bangkit. Jadi yang penting harapan kami dari Transparency International ialah kerajaan ambil lebih berat dalam isu untuk menangani rasuah ini, dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak seperti kami dan juga Rasuah Buster, supaya kita bersama-sama. Untuk lawan rasuah ini bukan saja tanggungjawab SPRM atau kerajaan sendiri. Kita semua kena berganding bahu dan lawan bersama. Itu harapan kami. Okey, menarik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mohammad Mohan. Kalau ada masa, abang kali 1-2 minit, saya juga nak bagi peluang kepada Puan Nurhayati, harapan Puan sendiri dan juga harapan daripada Rasuah Busters. Daripada pihak Rasuah Busters, kami berharap kita benar-benar dapat mewujudkan ihsan di dalam negara kita, dalam diri kita, supaya kita betul-betul dapat memaknai ikrar bebas rasuah yang kita sentiasa nyatakan, dan kita memaknai sebenar makna keluarga Malaysia. Tapi pada pihak Rasuah Busters ingin kami katakan, bukan sekadar keluarga Malaysia yang ingin kita wujudkan, tetapi adalah keluarga Malaysia tanpa rasuah. Itu lebih penting. Dan kerana compassion, perasaan kasih dan sayang inilah Rasuah Busters ingin mengajak untuk kita semua bukan menangkap orang, Cik Syarkawi, tetapi menyelamatkan negara. Bila kita lihat ada tangkapan berlaku, malu sana sini dikaitkan dengan bangsa itu dan ini, tapi sebenarnya itu adalah healing crisis. Kita perlu menyelamatkan negara ini daripada terus terjerumus kepada lembah kebinasaan yang diakibatkan oleh rasuah itu sendiri. Jadi saya berharap bahawa sekiranya kita benar-benar menjadi sebuah keluarga, kita akan sayangkan ahli keluarga kita, kita tidak akan menyuapkan hasil jijik rasuah dan najis itu ke mulut ahli keluarga kita, dan kita akan sayang ke komuniti yang akan menjaga keluarga anak-anak kita sendiri, dan begitu juga dia akan berkembang kepada penjagaan kepada negara kita sendiri. Ini amat penting, maka akan lahirlah sebuah Malaysia tanpa rasuah. Menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurhayati Nordin kerana sudi bersama dengan kita, dan tentunya tinggi-tinggi terima kasih juga kepada Dr. Mohammad Mohan yang merupakan Presiden Transparency International Malaysia. Dan saya tahu satu perbincangan yang cukup menarik sebenarnya, dan itulah harapan yang ada dalam diri kita, mengharapkan bahawa isu rasuah ini mungkin akan dapat diatasi, mungkin bukan sekarang tetapi dalam jangka masa tertentu. Kita harap semua pihak akan memberikan perhatian serius. Dan kita tahu walaupun kami mengidangkan air di program Ruang Bicara ini, Puan Nurhayati pun tak mau minum walaupun itu bukan rasuah. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa kepada rakyat Malaysia, kepada keluarga Malaysia, kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat pesanan kami, kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah.